Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Okey, hari ini Ustazah nak sambung part yang kedua mengenai meneladani sifat tabligh. Okey, meneladani sifat tabligh. Okay, kita dalam bidang sirah. Okey, kita nak belajar tentang sifat tabligh. Okay, ini yang part yang kedua. Sebelum itu, jom kita imbas kembali pelajaran lepas. Okey, pelajaran lepas. Okey, yang pertama, apakah maksud tabligh? Okey, apakah maksud tabligh? Okey, tabligh bermaksud menyampaikan. Okey, nombor dua, apakah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul? Okey, apa benda yang nabi dan rasul sampaikan? Tabligh. Apa yang ditablighkan? Okey, ada dua, iaitu yang pertama, Nabi dan para rasul menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Yang kedua, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran agama Islam. Okey, yang ketiga. Soalan yang ketiga, apakah hadis yang menyeru umat Islam menyampaikan ilmu kepada orang lain? Okey, apa dia hadis? Hadis ni Ustazah dah surah hafal dah. Okey, hadisnya berbunyi balighu anni walau ayah. Okey, lagi sekali Ustazah ulang, balighu anni walau ayah. Maksudnya sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Okey, maksud yang lebih detail, kita perlulah menyampaikan ilmu. Walaupun sikit kita sampaikan kepada orang lain. Yang keempat, siapakah antara orang terawal yang memeluk agama Islam ketika Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia? Okey, ketika Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia, siapakah orang yang mula-mula memeluk agama Islam? Ada 4 orang, iaitu isteri Nabi bernama Siti Khadijah. Yang kedua, sahabat baik Nabi iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib. Dan yang terakhir ialah anak angkat Nabi iaitu Zaid bin Harithah. Okay, Ustazah harap kamu boleh ingat kembali apa yang kita belajar pada minggu lepas, iaitu menteladani sifat tabligh part yang pertama. Okay, hari ini kita masuk part yang kedua. Okay. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Okay. Macam yang kita tahu, ada 4 contoh keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad dalam buku teks kamu. Yang nombor 1, Ustazah dah sentuh, iaitu dakwah secara rahsia. Hari ini Ustazah nak sentuh nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okay. Nombor 2, peristiwa di Bukit Safa. Okay. Hari ini kita nak tengok apa yang berlaku di Bukit Safa. Okay. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Okay. Nabi Muhammad lepas dah terima dari wahyu, Allah dah perintahkan supaya menyebarkan dakwah kepada orang ramai. Jadi Nabi Muhammad memilih Bukit Safa. Nabi Muhammad naik panjat ke atas Bukit Safa dan memanggil semua kaum-kaum di Mekah untuk mendengar apa yang Nabi nak sampaikan. Okay. Nabi pun sampaikan dakwah Nabi yang mengatakan Allah itu satu, ajaran Islam adalah agama yang betul. Tetapi apa yang berlaku? Okay, cabaran Nabi. Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Okay. Bila Nabi Muhammad naik je kat Bukit Safa tu, Nabi Muhammad mengajak orang-orang musyrikin untuk memeluk agama Islam. Tetapi apa yang Nabi dapat? Kaum musyrikin ni marah, mencaci, menghina keluarga Nabi dan Nabi sendiri. Okay.
Abu Lahab. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW, selalu menyakiti baginda. Keluarga Nabi sendiri iaitu bapa saudara Nabi pun menghina, mencaci, mengherdik Nabi. Tak nak terima ajaran yang Nabi bawa iaitu agama Islam. Okay. Apa tindakan Nabi Muhammad SAW? Nabi putus asa ke? Tidak, Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Okay? Nabi sabar dan tenang. Orang caci dia, orang hina dia, orang marah dia, orang maki dia. Tapi Nabi Muhammad sabar dan tenang. Tapi Nabi Muhammad merancang lagi strategi dakwah yang lebih meluas. Okay? Okay, seterusnya. Nah, ini dia saya nak tunjuk gambar Bukit Sofa yang berada di Masjidil Haram. Okey. Ini Bukit Sofa. Bukit Sofa ni dah dibuat pagar dia di dalam Masjidil Haram di Mekah. Okey. Nabi Muhammad naik di Bukit Sofa ni dan orang kaum musyrikin berada di bawah. Nabi Muhammad pun menyebarkan dakwah tetapi dicaci dan dihina. Mereka tak nak terima dakwah Nabi. Okay, seterusnya, kita nak tengok isi penting daripada peristiwa di Bukit Sofa. Okay. Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa, menyuruh penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, apa yang terjadi? Cabaran Nabi ialah kaum musyrikin marah, menghina dan memulaukan Nabi. Abu Lahab, bapa saudara Nabi, selalu menyakiti baginda. Okay. Apa Nabi buat? Tindakan Nabi sangat sabar dan tenang. Merancang strategi yang lebih luas. Okay, saya harap kamu faham tentang peristiwa di Bukit Sofa. Seterusnya, nombor 3, peristiwa di Taif. Okay, apa yang berlaku di Taif? Okay, jom kita baca. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Okay, Nabi Muhammad nak meluaskan dakwah Nabi Muhammad pergi ke negeri Taif. Okay, bila di Taif, Nabi Muhammad belum sempat lagi untuk berdakwah, tetapi Nabi Muhammad telah diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Okay, Nabi Muhammad masuk je ke negeri Taif. Orang-orang di negeri Taif tu tidak menerima Nabi, malah mereka mengejek, menghina dan melontarkan batu ke arah baginda sehingga berdarah dan cedera. Okay. Okay, setelah itu apa yang berlaku? Saya nak cerita sikit apa yang berlaku selepas itu. Okay. Selepas itu Nabi Muhammad dia berdarah-darah cedera. Nabi Muhammad pun bersandar di sepohon pokok. Okay, maka datanglah malaikat Jibril dalam keadaan yang marah. Marah kepada penduduk Taif ni. Okay, malaikat Jibril pun tanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kau mohonlah kepada Allah apa sahaja akan aku tunaikan. Maksudnya malaikat Jibril kata apa? Kalau kau nak aku hancurkan penduduk Taif tu, aku akan buat. Malaikat offer nak angkat gunung ganang tu, nak hempak atas penduduk Taif. Tapi apa yang Nabi cakap? Jangan. Nabi maafkan mereka. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak buat macam ni. Bayangkan. Dah cedera parah, dah berdarah-darah, dah tak larat nak berjalan. Malaikat Jibril offer nak hancurkan penduduk Taif ni. Tapi Nabi Muhammad masih lagi memaafkan penduduk Taif. Nabi Muhammad cakap apa? Penduduk Taif tak tahu. Mereka tak tahu lagi. Kalau dah tahu, mereka tak akan buat macam ni. Okay, apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nabi Muhammad semakin cekal, makin tabah untuk berdakwah. Tapi Nabi Muhammad tidak membalas dengan kekerasan walaupun di-offer oleh malaikat Jibril. Okey, kita tengok isi penting kisah yang ketiga, peristiwa di Taif.
Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan ajaran Islam, menyeru penduduk Taif, penduduk Taif bukan Mekah, menyeru penduduk Taif beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa yang dapat? Nabi Muhammad diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Okey, apa tindakan Nabi? Semakin cekal berdakwah, tidak membalas dengan kekerasan. Okey, kita nak masuk cerita ataupun keunggulan Nabi Muhammad bersifat tabligh, peristiwa yang keempat iaitu berdakwah dengan penulisan. Nabi Muhammad berdakwah dengan penulisan, menyampaikan ataupun tabligh dengan penulisan. Okay, apa ceritanya? Baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okay. Nabi Muhammad bukan sahaja berdakwah secara lisan, tapi Nabi menggunakan penulisan, iaitu mengutus surat. Tulis surat dan hantar kepada raja-raja dan pemimpin negara lain seperti Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okay, apa cabaran Nabi? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengecam memerangi umat Islam. Okay? Kebanyakan mereka ni, raja-raja ni menolak dan menentang. Okay? Mereka tak nak terima pun ajaran Islam. Tetapi ada yang terima. Okay. Apa tindakan Nabi Muhammad? Tugas dakwah diteruskan lagi dan negara Madinah diperkukuhkan. Okay. Nabi Muhammad meneruskan dakwah, tidak pernah putus asa. Okay. Ini ialah contoh surat yang diutuskan oleh Nabi. Kita tengok contoh. Ini contoh dia. Okay. Ini contoh surat-surat yang ditulis dan dihantar kepada raja-raja di negara-negara lain. Okay? Ini cop Nabi Muhammad. Cop mohon Nabi Muhammad. Okay. Ini contohnya. Mereka hantar Nabi Muhammad wakilkan orang Islam untuk hantar surat ataupun utus surat kepada raja-raja di negara-negara lain. Okay. Ini contoh situasinya. Jom kita tengok definisi penting. Kisah yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Nabi mengutus surat kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey, apa cabarannya? Dakwah Nabi ditolak dan ditentang. Okey, ada yang mengancam untuk memerangi umat Islam. Ada yang buat rancangan untuk perang Nabi Muhammad. Jadi apa tindakan Nabi? Meneruskan tugas dakwah dan memperkukuhkan negara Madinah. Sebab menerima ancaman untuk memerangi umat Islam, jadi Nabi Muhammad pun memperkukuhkan keselamatan negara Madinah. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah dah cerita dah 4 bukti keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad. Yang pertama, berdakwah secara rahsia. Okey, Nabi Muhammad menyampaikan secara rahsia, tabligh secara rahsia. Yang kedua, Nabi Muhammad berdakwah di Bukit Safa. Okey, berdakwah di Bukit Safa secara terang-terangan kepada masyarakat musyriki Mekah. Okay, yang ketiga, Nabi Muhammad berdakwah ataupun menyampaikan ajaran Islam di Taif tetapi tidak diterima. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad menyampaikan ataupun bertabligh dengan menggunakan penulisan, iaitu surat, hantar kepada negara-negara lain. Okey, itu sahaja hari ini. Ustazah harap kamu dapat sesuatu dan dapat mengamalkan sifat tabligh Nabi, iaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.